dia tak ada air untuk basuh. Tak ada. Dia ada kertas kat situ. Itu fikir betul sungguh orang kata dia orang ni tak basuh pun. Memang tak basuh juga. Rumah orang Islam pun tak basuh. Pergi masjid. Masjid pun tak ada air kat dalam. Jadi kita ustaz-ustaz ni duduk ngaji istinja daripada budak sampai hari duduk ngajar kita pun istinja. Tak reti juga nak guna air. Masing-masing ustaz ni 2 botol air mineral tu, satu belah ni satu belah ni. Seorang masuk 2 botol masuk. Keluar seorang ni pegang pula aku pula. Botol juga masuk. Allahu akbar, kata pegang sungguh kita. Pengalaman tu memang menarik tuan-tuan. Kena pergi. Waktu taklimat nak pergi tu dia cerita dah tak ada air. Jadi ustaz-ustaz ni ada yang terfikir macam manalah nak buat. Dia kata ustaz jangan lemah diri. Jangan lemah, kena kuat. Pasal kita duk mengajar kita beristinja. Kalau anak murid tanya kita, pernah buat ke ustaz? Tak pernah buat. Kata sekali ni kita jalan. Seminggu lebih ni memang jatuh. Allahu akbar, berat cerita. Baik. Kita pergi lagi kepada tentang kesempurnaan Islam itu sendiri duduk di mana? Dalam sudut akidahnya kita sudah tengok secara perintah lalu. Dalam ibadat pun kita telah tengok. Kalau kita nak tengok, kenapa bila nak solat kita kena berwudu? Dari segi hikmah, kenapa kena wudu? Wudu pula dia tak pilih banyak. Dia pilih basuh muka, basuh tangan, basuh kepala ke tak ada? Kepala basuh sebahagian. Sapu. Sapu tengok. Ke sapu kita tengok. Tengah-tengah rukun tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kenapa dia tak suruh basuh? Jadi bila ada perbezaan di situ, mesti ada sebab. Kemudian mari kaki pula, basuh kaki. Kenapa dia kata dipilih 4 anggota, yang lain-lain tak payah basuh? Dari segi hikmahnya kalau nak tengok, dia kata muka sebab dia lah yang beradab segala benda ni, dia belaka tengok. Tangan dia lah yang buat benda-benda mungkar pun dia, benda yang baik pun dia, benda yang nak apa benda pun duduk dia. Kaki kenapa basuh dia? Dia tak ada apa, tak, dia yang bawa pergi. Jadi semua ni dia panggil mubasyir. Alat-alat yang secara direct terlibat dengan perkara-perkara yang dilakukan. Itu satu. Habis kepala kenapa tak basuh? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, dia kata, Nabi SAW tak nak menyusahkan umat dia. Kalau kepala kena basuh, macam mana agak-agak kita ni? Basah habis masjid, basuh kepala. Macam basuh tangan, tak basah? Basah. Jadi Nabi tak nak menyusahkan kita, cukup dengan sapu kepala. Dia kata tadi sapu setengah kepala, itu dalam kitab fiqh. Tapi dalam amalan hadisnya dia kata dia tak ada kata setengah, sapu kepala. Nak kena mengikut amalan yang Nabi kita buat, sapu kepala. Itu satu tafsiran menyusahkan. Satu tafsiran yang kedua, dia kata oleh kepala ni enjin. Dia tak buat sendiri. Ke dia buat? Bila dia fikir nak buat maksiat, dia buat ke tak kepala? Tak buat. Itu ada orang hantuk dekat padang tu, hantuk dengan kepala bola tu. Itu jangan kes lah. Tapi kepala ni pada asalnya tidak melakukan sesuatu secara direct. Dia hanya berfikir, merancang, merencanakan, maka cukup yang kita basuh, sapu je dia. Tak payah basuh sebab dia tak buat sendiri. Boleh terima, tak boleh terima, itu mungkin kena fikir balik. Munasabah tak munasabah. Tapi dibahaskan oleh sebahagian ulama mengatakan di antara keindahannya, apa beza di situ? Banyak lagi lah dalam kitab taharah disebut tentang baiklah. Bila kita sebut tentang basuh, mungkin orang Islam kata kita basuh ya, baik. Bila mari kes tahun lepas berlakunya peristiwa penyakit apa? Penyakit yang orang takut seluruh dunia tahun lepas. Tahun lepas lah sebelum tahun lepas. H1N1. Sampai orang nak pergi Mekah pun tarik diri setengah. Penyakit apa? H1N1. Tak sangka saya. Tak kenal juga orang kat sini. Penyakit tu nama apa? Penyakit resmi dia, penyakit asli dia. Kenapa saya nak sebut? Kebiasaan. Takut nak sebut sebabnya saya perhati. Minggu pertama penyakit ni masuk ke Malaysia disebut dengan nama semua babi. Betul? Seminggu lepas itu Menteri Kesihatan yang kebetulannya apa? Cina. Mazhab dia tu. Maka terpaksa dia mengisytiharkan
H1N1, kita pun tak tahu penyakit apa, dia terlepas gitu je. Sayang tuan-tuan, kekalkan. Patutnya kalau kita orang Islam yang jaga, saya kalau menteri Islam yang jaga, saya nak cakap dia. Kalau kenal lah, kata Datuk jangan ubah, kekalkan sesama babi. Biar berita sebut babi dalam apa ni, khabar betul ni, babi dalam radio kata babi. Biar dia rasa babi ni takut. Dia tengok babi tak nak makan. Ni lari tajuk terus bawa H1N1, lari buat apa? Bila mari cerita ni, semua orang pakai nak basuh tangan. Bila orang basuh tangan, kita orang Islam senyum tengok tak? Tengok semua ikut aku. Tak ada tuan-tuan yang dibuat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat perundangan Islam ini yang kita rasa ianya akan melemahkan kita, yang kita rasa dia tidak memberi satu kebaikan yang tinggi kepada kita. Itu dalam bab wudu. Kita pergi cara sikit-sikit. Kemudian contoh Islam ini dibina di atas akhlak yang sangat mulia, makarimul akhlak. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku dibangkitkan, diutuskan semata-mata nak menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Habis kalau kita tengok hari ini, kenapa orang Islam ni macam tidak berakhlak? Itu orang. Yang kita nak bincang di sini bukan orang. Siapa? Agama itu. Kena beza di antara orang dengan agama. Sama juga bila kita buat penilaian satu benda. Contohnya kita tengok kereta kepek tepi jalan. Kebetulan pula kereta Toyota kita kata, oh tak boleh beli Toyota ni, tak bagus ni, mati tepi jalan dah, tayar apa pancit. Kereta tu yang rusaknya. Toyota lain laju pergi. Jadi penilaian itu dia panggil penilaian yang tidak adil. Contoh seorang yang masyhur, dalam buku itu diceritakan tentang seorang yang bernama Aqsam bin Saifi. Aqsam bin Saifi ini seorang ahlul hikmah, orang yang bijak pandai. Bila dia dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan jadi rasul, maka Aqsam bin Saifi tak sabar-sabar dia nak pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak dengar sendiri apa yang dia kata. Maka bila dia bincang dengan sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, pengikut dia, kata, tuan tak boleh pergi. Kenapa? Dia kata tuan ini orang yang dikenali, mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali tuan. Jadi bila dia kenal, payah sikitlah. Kita nak menyamar tak boleh, orang dah kenal. Takdir dia lah, nasib dia. Kalau dia pergi, dia jadi sahabat sebab dia jumpa Rasulullah. Oleh kerana dia tak pergi, malang bagi dia lah, tak ada rezeki dia. Bila sahabat dia hantar 2 orang pergi jumpa dengan dia, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh cek apa dia ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, ya Muhammad, kami datang ni nak tanya tuan, siapa man anta? Siapa tuan? Maka Nabi cerita, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita cerita gini. Dia kata, baik. Apa yang tugas tuan? Nabi kata, tugas aku nak menyampaikan agama ini kepada manusia, nak mengembalikan manusia menjadi manusia, bukan sebagaimana yang ada hari ini, manusia yang bersifat hayawan. Apa lagi ajaran yang dibawa? Bila panjang cerita dia, Nabi kata, ajaran yang aku bawa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca sepotong ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Nabi nak baca ayat Quran ini, pengikut dia terduduk. Dia kata karir. Dia suruh Nabi kita ulang balik ayat. Nabi ulang balik, dia dengar. Ulang lagi sampai dia betul-betul ingat. Sebab ayat ni dia akan balik baca kepada Aqsam bin Saifi. Maka bila dia balik ke rumah dia, jumpa menghadap balik, bawa laporan yang diminta. Dia kata, Aqsam tanya dia, apa dia Muhammad? Dia kata, Muhammad ni bila kami tanya dia low profile ke apa istilah orang sekarang, cakap nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, gitu je. Terpaksa kami kena korek dengan orang lain pula, siapa dia ni? Barulah orang Mekah cerita Muhammad ni keturunannya orang yang mulia, nasabun syarif, orang mulia, orang hebat. Maknanya dia ni tidak membesarkan diri. Jadi toksih dia ni tanda satu, markah naik. Kemudian apa ajaran dia? Maka dia baca ayat Quran, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Jadi bila ditanya, maka Aqsam bin Saifi kata, wahai kaum,
innahu ya'muru bimakarimil akhlak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menyuruh mengajar orang kepada akhlak yang sangat mulia. Makarimul akhlak mana akhlak yang mulia. Dia juga melarang daripada perkara-perkara yang mungkar. Fakunu fi hadzal amri ru'usan wala takunu fi adnaban. Tengok cantik dia. Hendaklah kamu jadi ketua, jangan jadi ekor. Jadi Aksan ni pesan kepada kawan-kawan dia, kamu jadi ketua, maknanya pergi cepat masuk Islam. Jangan jadi ekor, lepas ada orang lain masuk baru kamu masuk. Sebab ajaran dia ni ajaran yang tepat. Nah, cuma dalam kitab ajaran berkata sehingga sahabat ulama Ibn Abdul Bar menafikan bahawa dia ni menjadi seorang sahabat kerana dia kata dia tak jumpa dengan Nabi walaupun dia beriman dengan Rasulullah dengan ajaran Islam ini. Jadi bila dia dekat dengan dia nak mati, sebagai dalam al-Isabah, dia panggil semua kawan-kawan dia kata usikum, aku berwasiat kepada kamu semua bitaqwallah wasilaturrahim. Wasiat kepada kamu semua bertakwa Allah dan hubung silaturrahim. Nah, maka kata di ulama, seorang yang hebat, ahli, yang bijak pandai, bertukar mazhab dia daripada mazhab tidak beriman kepada mazhab beriman, hanya dia mendengar keindahan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kalau dia datang ke Madinah, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bersahabat, dia tengok tentulah keimanannya, ketinggian pegangannya kepada Islam itu tentulah akan lebih tinggi daripada segala-galanya. Maka itu menunjukkan bahawa tuan-tuan muslimin, saya masih lagi mengulangi kata-kata bahawa memperkenalkan mahasinul Islam, keindahan Islam ini kepada orang yang bukan Islam dan kepada anak-anak kita sendiri, satu keperluan yang sangat tinggi kedudukannya pada zaman kita ini. Sebab orang tak kenal. Bila sebut Nabi, biasa. Kalau anak ni di antara orang yang ambil masa sedikit, menghabiskan masa untuk nak mengenali masyarakat melalui dunia cyber ni, melalui Facebook. Bila kita buka Facebook, tengok orang-orang ni, budak-budak muda ni, kadang-kadang dia perli mainnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia main-main. Dia perli tengok dalam YouTube apa dia buat pada Islam. Mana kita nampak kepincangan itu duduk di mana? Kerana mereka tidak mengenali agama ini sebagaimana yang sepatutnya, tapi dia kenal agama ini sebagai dia kenal orang. Kita kalau kita kenal orang, sebagaimana kata penulis mana yang kata tu, dia kata kalau aku kenal umat Islam ini, mengenali orang Islam dulu pada kenal Islam, mungkin dia tak akan masuk Islam. Sebab dia rasa terlalu pincangnya sebahagian akhlak sebahagian daripada anak-anak orang Islam. Baik, itu beberapa contoh. Kita pergi dalam ibadat, dalam salat saja. Kalau kita pergi dalam berpuasa, kenapa Allah Ta'ala suruh kita berpuasa? Dia nak seksa kita ke? Abadan. Tak ada tuan-tuan, tidak ada penyeksaan. Bahkan dalam waladhdallin, golongan yang sesat itu disebut dengan nama orang-orang Nasara, kerana mereka cipta ibadat-ibadat rahbaniyah yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka bila mari bulan puasa, kenapa bulan puasa nak suruh buat? Sebulan pula tu. Tak juga soalan. Allah dia kata kalau syariat puasa ni seminggu boleh tahan, sebulan kita boleh fikir balik. Seminggu ni sempat ke tuan-tuan nak buat persiapan hari raya? Hanya hak tu semangat lalu. Mesti orang perempuan kata tak sempat ustaz. Mau kita puas kain lansir pun marah orang satu minggu tak cukup. Tengok, Allah Ta'ala bagi sebulan nak suruh cukup. Kain lansir sempat ditukar. Contohnya Islam ni bukan duduk di kain lansir, buku tukar kursi jati tak ada. Kursi jati beli, nak beli lah. Tapi proses tazkiyatun nafs, Allah Ta'ala nak suruh kita masuk pospakum tahunan, cek balik apa yang kita buat dalam masa 11 bulan. Maka disuruhnya nak cek ni seperti doktor nak periksa kita sakit. Kalau kita nak buat medical check, nak masuk pospakum hospital, tidak doktor bagi arahan, besok awak kena puasa malam ni, jangan makan sampai pergi hospital esok, sebab nak tengok penyakit. Mari bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri pada kita sebulan tak boleh makan tengah hari. Malam boleh, zaman kita ni tak ada apa. Zaman mereka awal dulu tak boleh kan. Jadi dalam masa sebulan ini, dia tengok siapa orang yang yataraqqa la'allakum tattaqun, naik darjatnya tinggi kepada Allah. Itu sebulan. Tapi malanglah kalau masyarakat kita ini, dia lebih kepada angka daripada meneliti apa di sebalik bilangan. Dia tengok tanda dalam kalender siap dah 29 hari lagi nak habis puasa.
Esok 28 akhir lagi 3 hari puasa. Suka 3 hari. Tak ada apa kesan.